Nak abang kata Nabi kita tak dibelah dada bersihkan hati pun, Nabi pun memang baik dah. Tapi nak ajak simbolik pada kita, hang nak guna apa teknologi ke, Chat GPT, teknologi AI, handphone, media sosial, dengan hati yang baik. Media sosial yang Facebook, yang Instagram, yang YouTube, yang TikTok, yang handphone ni semua ke arah baik. Kalau hati hang baik, tu saja. Kan? Melalai kita. Tuan-tuan duk tengok dia pasal media sosial ni, tuan-tuan duk menggosok tu, dia jadi ralik tu. Ralik. Pas video tu, pas video ni, pas video tu, video ni. Tak cukup dengan video tu, video ni, tekan back kuning, add to cart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan pada Al-Fadhil Tuan Haji Pengacara Majlis, yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Fatih Tanjung Pauh, dan semualah para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak, juga penonton-penonton, pelayar-pelayar, viewer, sharer, subscriber, semualah didoakan kesejahteraan, kesihatan tubuh badan, dipermudahkan urusan, dimudahkan jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Anak Cina menebang sawit, sawit ditebang di kebun Kak Bedah. Orang negeri manakah paling sweet? Mestilah orang Kedah. Itu ya. Jangan riak lagi, itu intro. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan bincangkan tentang satu tajuk yang bagus untuk sama-sama kita renungkan dan menjadi pedoman bersama. Lebih-lebih lagi kita yang ada anak-anak, cucu-cucu, yang sekarang ini dunia yang kita katakan penuh dengan teknologi, iaitu tajuknya kejatuhan akhlak kerana media sosial. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni kita berada pada zaman yang disebut sebagai zaman 4IR, atau juga disebut revolusi perindustrian keempat, yang mana sekarang ini zaman ni dia disebut sebagai zaman internet kebendaan, big data, robot automasi, mesin-mesin canggih, aplikasi di luar jangkauan fikiran manusia. Atau senang faham, kita lah ni, termasuk juga masyarakat di Kedah ni pun, kita sedang menuju ke arah masyarakat 5.0. Dia panggil smart society, intelligent society. Mu kata apa lah orang tak faham nak apa. Nanti selalu kita cerita satu-satu. Dia cerita daripada permukaan dia dulu. Nak abang, ni zaman sedang kita berada adalah satu zaman yang dulu kita pun tak pernah jangka kita akan dapat akan kemajuan-kemajuan yang seperti kita nampak pada hari ini. Boleh sembang takat telefon, dulu pun ada. Tapi cakap dengan telefon, siap boleh tengok muka lagi. Dulu kita mana pernah terfikir tara tu. Alah ni semua canggih dah, macam-macam dan lebih pada hak saya sebut lagi dah. Dan bukan setakat tu, lah ni kami di kalangan para asatizah pun, kami ustaz-ustazah lah ni pun terpaksa menerima hakikat di mana masyarakat kita disebabkan teknologi makin canggih, permasalahan yang berlaku dalam masyarakat pun seiring teknologi. Maknanya kami tak boleh lagi selesa
dengan hukum hakam yang cerita tentang soal apa ni syarat sah batal ni wudu sembahyang tangan turun tangan dulu ke lutut dulu ke apa, tak lagi dah. Lah ni persoalan isu-isu agama juga lah ni dia makin lama dia makin berkembang. Macam contoh, kita pun kadang tak pernah terfikir hukum menggunakan rahim mechanical. Apa hukum dia? Hukum pelupusan Al-Quran menggunakan kaedah de-inking. De-inking, bukan lagi bawa, kalau masjid yang tenggelam banjir, bah kan. Jadi Quran banyaknya musnah. Jadi nak macam mana cara nak menyantuni ayat Quran, mushaf-mushaf yang dah musnah tu, nak bawa ke laut pun banyak bincang. Katanya memberi kesan hidupan marin pula, macam-macam. Jadi pihak SIRIM buat kajian kaedah de-inking macam mana tu. Hukum dia lagu mana pula? Hukum menggunakan zakat menggunakan mata wang kripto. Mana kita pernah fikir ni semua dulu? Tak pernah. Hukum CHODG44, Cell Chinese Hamster Ovary. Apa hukum dia? Untuk tujuan perubatan. Macam mana? Sebab itulah ni kita tengok para mufti-mufti kita, kebanyakannya ada PhD, doktor, Profesor Madya semua. Sebab sudah sampai masanya, tak kiralah agamawan ke para mufti-mufti kita pun juga kena ikut perkembangan. Maknanya fatwa pun sudah berevolusi lah ni, sesuai dengan seiring zaman. Macam hari itu ada satu isu tentang hukum produk udang galah Neomycobranchium gilgil. Tuan-tuan pun malam ni baru dengar, menggigil dengar. Nak tahu apa tu Ustaz? Udang galah tu tahu apa jenis? Ada. Maknanya macam-macam lah. Macam hari tu kan timbul isu tentang daging artificial. Daging artificial tahu kan? Daging ciptaan, bukan daging daripada lembu lagi dah. Daging tu dia dicipta. Hukum dia halal tak halal nak dimakan? Macam burger tuan-tuan makan kan? Memang betul ke daging burger tu daripada lembu? Tu banyak dibincangkan. Tu sebut artificial, daging ciptaan. Buah temikai pun orang boleh buat dah lah ni. Tak payah tanam dah, buat. Dia pun boleh buat. Bahan tu campur bahan ni, jadi buah temikai sebiji. Oren banyak, telur pun orang boleh buat. Jadi bila mai dekat perbincangan agama, benda tu semua akan dibincangkan. Macam kosmetik, orang buat kajian tentang kalau di Korea orang tahap guna lendir siput babi untuk meregangkan kulit bagi nampak muda. Maklum? Siput apa? Siput babi. Ada orang tanya, boleh ke tak kan? Mai ada seorang tu jawab, rasanya boleh kot. Kita ambil siput babi tu buang. Tak nama ada siput babi, mana boleh nak main buang-buang lagu tu. Dahsyat tu, banyak dah ni. Ada setengah negara memang pupuh dah siput babi tu, semua kena kutip semua. Pakai duk tonyoh muka. Lah ni makna saya nak abang apa? Nak abang kata lah ni punya zaman adalah zaman penuh dengan teknologi. Maka fiqh ataupun kita punya penerangan dari sudut pemahaman agama terhadap masyarakat pun kena seiring juga. Orang tanya tentang hukum jualan barang menerusi live ni kan. Janji nak bayar, lalah kawan tu tak bayar. COD, cash on delivery. Barang dah sampai tapi kawan ni tak mau bayar. Pasal saya tak order pun. Silap rumah apa? Oh ni panjang perbincangan semua. Dulu-dulu mana ada benda lagu tu. Dan termasuklah juga teknologi yang ada lah ni, iaitulah teknologi media sosial. Apakah itu media sosial? Sosial maknanya masyarakat lah, media masyarakat. Termasuklah kalau kita di Malaysia ada Facebook, Instagram, apa lagi, TikTok, YouTube. Maklum ada Facebook, maklum? Facebook ada? Tak ada? Ceroy ya? Kena ada. Kita orang Kedah kena ada. Ada seorang tok tu, dia bergambar dengan saya. Dia kata, Ustaz ambil gambar boleh? Boleh. Prak. Saya tanya, gambar banyak buat apa? Makcik buat apa gambar banyak? Masuk Facebook lah. Oh makcik ada Facebook? Aduh. Takkan Ustaz tak follow? Dia suruh saya pula follow dia. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Ada seorang tok tu lagi kesian. Taklah orang duk cadang kat dia. Kata maklum bukalah akaun Facebook. Lah ni semua pakai ada akaun Facebook seorang satu. Tak akaun Facebook, akaun TikTok. Dia maklum tu memang sungguh dia buat. Dia pergi bank. Sampai kat kaunter tu, pegawai bank tu tanya,
Maklum nak buka akaun ke? Buka akaun. Akaun saving ke, current ke, company apa? Akaun Facebook. Facebook tak ada main bank ya, suruh cucu buat Siap cucu pun ni duduk kena tok dia. Maknanya masyarakat lah ni media sosial makin lama makin berkembang. Pasal apa media sosial lah ni makin berkembang? Hampir setiap rakyat Malaysia pun ada. Tak ada Facebook, mungkin ada TikTok. Tak ada TikTok, dia ada Instagram. Kok mana pun dia ada. Pasal apa? Pasal dia seiring dengan pertambahan jumlah handphone. Saya ni pun rujuk jugalah dapatan kajian. Rakyat Malaysia ni kurang lebih sekitar kita kata genap lah 33 juta orang. Rakyat Malaysia seluruhnya 33 juta orang. Jumlah handphone rakyat Malaysia berapa banyak? Rakyat cerita lain. Jumlah handphone berapa banyak? Iaitu sejumlah kurang lebih 37 juta. Maknanya ramai handphone pada orang. Nah? Dan hampa pun tu suruh gelak sangatlah. Nah, pasal apa? Rakyat Malaysia bukan lagi seorang ada sebiji handphone dah. Ini kajian yang saya dapat ni ada di kalangan rakyat Malaysia yang sejumlah 198,286 orang ada sampai 5 handphone seorang. Hang buat apa sampai 5? Sendai pintu, balik anjing. Hang buat apa banyak kan? Satu buat ambil gambar, satu buat media sosial, satu buat tak tahu banyak aku sampai 5. 5 handphone. Siapa kata Malaysia tak ada duit? 5 handphone, bayangkanlah. Dan ada 254,938 orang ada sampai 4 handphone. Dan ada 6.77 juta orang ada sampai 2 handphone termasuk aku. Dan ada tu slow sikit. Dan ada 20.25 juta orang ada sebiji handphone. Maknanya zaman lah ni siapa tak ada handphone alien tu. Makhluk asing lah. Semua pakai ada seorang satu. Dan adakah kita nak kata ini semua handphone hak ada semua setan semua. Inilah menyebabkan masyarakat semua jadi huru-hara, jadi kelang kabut, orang makin jauh pada agama, pakai duk bergaduh, bertengkar dalam tu siang malam. Tak juga. Sebab handphone ataupun teknologi yang ada di tangan kita, dia bergantung pada siapa yang mengendalikan handphone tu. Masihkah kita ingat akan peristiwa Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Baginda Nabi SAW, ketika Nabi nak di Isra' Mi'rajkan, apakah peristiwa ajaib yang berlaku kepada Nabi? Dada Nabi dibelah, kan? Kemudian hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Dimasukkan ilmu, hikmah, iman, semua kan dimasukkan. Sejurus selepas pada tu, Nabi kita pun menunggang apa? Naik buruk. Kita katakan buruk tu teknologi lah. Teknologi, kenderaan yang sangat laju, yang sangat cepat. Tapi pelajaran boleh kita ambil apa dia? Sebelum Nabi kita tunggang teknologi buruk, Nabi kita terlebih dahulu hatinya dibersihkan. Nah, sajalah tanya, tuan-tuan kalau dapat buruk pergi mana? Danau. Dekat sangat, nah, laju ni. Kan, pasal bini baru nak lena, kita dah cuk pi dah. Tak ada subuh esok sampai dah. Dia bukan tahu. Bawa borang sekali ya, jangan lupa. Bukan cadang. Pasal hati kita kotor. Jadi teknologi hak ada pun jadi kotor. Nabi simboliknya hati, dada dibelah, dibersihkan hati sebelum nak menunggangi buruk. Nak abang kata Nabi kita tak dibelah dada, bersihkan hati pun, Nabi pun memang baik dah. Tapi nak ajak simbolik pada kita, hang nak guna apa teknologi ke? ChatGPT, teknologi AI, handphone, media sosial, dengan hati yang baik. Media sosial yang Facebook, yang Instagram, yang YouTube, yang TikTok, yang handphone ni semua ke arah baik. Kalau hati hang baik, tu saja. Kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
Salim. Hari di mana tak ada gunanya lagi anak pinak, anak ke cucu ke hang tak boleh nak tolong. Harta yang banyak pun sama, kecuali engkau membawa hati yang sejahtera. Apa kata ulama? Hati sejahtera jauh daripada syirik. Hati yang betul solid ni, hak tu yang Tuhan nak. Jadi orang hak guna teknologi ke arah kebaikan bermula daripada hati yang baik, hati yang bersih. Cuma macam kita sebutlah, tak dinafikan orang yang siang malam duk mengadap dengan media sosial, Facebook ke TikTok ke, banyaklah dia punya bahana-bahana dia banyak, dia punya keburukan tu banyak. Hak baik pun ada, buruk pun sama naik je. Ada satu Profesor Dr. Susan Greenfield daripada sebuah universiti, dia buat kajian. Dia kata, satu orang yang keterlaluan sangat dengan media sosial akan mengakibatkan beberapa masalah. Apa antara masalahnya? Pertama, dia kata, orang yang kerap sangat duk main handphone ni, pertama masalah dia akan berisiko untuk mendapat masalah mental. Berisiko mendapat masalah mental. Bahasa lah ni mereka duk sebut, dia panggil apa? Bipolar disorder. Apa makna bipolar disorder? Perubahan mood yang drastik. Tiba-tiba dia daripada gelak, tiba dia menangis. Menangis. Duk teriak, tahu-tahu dia gelak pula dah. Boleh jadi. Kita mula dengar ni, kita tak apa faham. Adakah orang lagu tu? Kalau sekali fikir, kita rasa benda tu mustahil. Mana ada orang tiba-tiba nak jadi lagu tu? Ada. Siang malam kalau duk gosok sangat telefon ni, gosok siang malam telefon ni, tak kira lah pencen ke tak pencen ke, dia akan jadi. My video hak lawak-lawak kan. Kamu tengok ni. Apalah dia ni laki bini ni, apalah. Lepas tu mai keluar video Palestin. Oh Allah, kesian Allah. Oh Allah, anak lu pecah kepala Allah tu dia. Lepas tu mai video lawak pula. Ni video. Saya ingat sejam hang duk tebar handphone. Serius tu. Tak, betul tak? Jangan lama sangat mengadap handphone. Ya. Lama sangat duk handphone ni. Lu tak campur emosi lain. Emosi meluat tengok orang pergi cuti. Lelaki hang tak bawa. Kan? Meluat tengok orang duk sambut birthday. Dia pun dah bubuh telefon ni. Nak dapat kat orang. Betul tak? Tu tak campur emosi. Serius lah. Memang mereng kan? Bukan minta, tapi kalau tak berubah lagu tu kan. Bagus tajuk malam ni. Sungguh. Kan macam hak duk tengok dalam live ni kan. Mailah masjid. Kan hampa duk tengok dalam Facebook ni bagus, tapi mailah masjid. Dan live group lagi kan. Taklah sungguh. Tak pasal main masjid satu niat etika. Lepas tu duk tengok pakai handphone, pakai Facebook di rumah ni bukan tak bagus. Kalau tak sihat tu kita lain. Sihat walafiat ni mat. Ni sambil duk makan bahulu pun ada ni. Duk tengok ustaz buat luar. Tu kan. Ke rumah boleh etika? Tak boleh kan. Yang pertama, dia akan mengakibatkan orang tu jadi sewil nanti. Emosi duk jadi lagu tu. Duk tengok. Pasal dulu kita dengan hiburan ke media ni, kita ada limit, betul tak? Tengok TV kan. Tengok, keluar lagu negaraku. Habis, tamat siaran. No? Keluar nyamuk hak banyak-banyak tu. Betul tak? Hujan no? Lepas tu pagi esok pula duk tunggu bila nak start rancangan ni, keluar benda bulat tu. Ingat tak? Sezaman ni ingat lah. No? Budak TikTok ni tak tahu lah kot kan. Budak FN dan Oren demam makan kotal ni tahu kan. Zaman kaset ni tahu kan. Tunggu tu kan. Lepas tu cerita tengah sedap, cerita tengah syok, bersambung. Allah, tunggu minggu depan. Maknanya masa time bersambung tu hampirlah masjid. Kurang-kurang lah kan. Ingat kat masjid. Lah ni mana ada Netflix. Kan? 17 episod hang khatam. Hero tu mati hidup balik. Betul tak?
Cerita tu dah nak habis dah. Loh, hak mati tu main balik. Jeng jeng jeng. Bersambung. Tapi kan boleh tengok lagi. Mana ada iklan Netflix. Tu dia nak abang kata, manusia ni kalau dia tak kawal ni semua, habis semua. Satu. Yang kedua, kata Dr. Susan Greenfield, dia kata masalah media sosial juga adalah akan mengakibatkan ramai manusia membazir masa. Bazir masa sungguh-sungguh ni. Dulu saya, tuan-tuan pun sama noh, duk mengaji Sahih Bukhari ke hadis-hadis apa, saya pun sama duk mengaji dulu. Kita dengar akan hadis yang Nabi SAW sebut, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman fatakuna sanatu kasyahri wa syahru kal jum'ati wa takunul jum'atu kal yaumi. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat sampailah masa tu terasa begitu cepat. Masa tu dia jadi sat sangat. Sat setara mana? Setahun seperti sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu macam sehari. Sehari macam 1 jam. 1 jam rasa macam satu sambaran api. Dia sebut kadarmati bin nari. Sat. Pak dia tu macam 1 detik macam tu. Sat. Riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam Fathul Bari, Imam An-Nawawi mengikut pandangan ayat menyebutkan maksud masa tu dia jadi cepat. Apa zaman dulu matahari lama ke apa? Nak tenggelam. Zaman Nabi, zaman sahabat dulu. Berbanding kita lah ni. Ulama dulu sampai boleh mengarang berpuluh-puluh kitab. Kan? Imam Syafi'i, malu kita. Imam Syafi'i. Bukan Haji Syafi'i. Haji Syafi'i tu bagus dah. Ni imam ni. Imam Syafi'i. Mentara dia buasir. Dia sakit buasir. Buasir pun 174 buah kitab dia karang. Ni yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste punya malas. Tu pun kata losak je masa tu. Ulama dulu masa macam kita jugalah. Masa ada tempoh masa. Berganti matahari, bulan semua sama je. Tapi boleh buat macam-macam benda. Awak kita lah ni umur makin meningkat, jasa tak setara mana, amalan duk teratur lagi, tahu-tahu masa dah meningkat dah umur kita. Pasal apa? Dalam Fathul Bari menyebutkan barangkali kerana keberkatan masa telah pun dicabut. Barakah masa tu telah pun dicabut. Pasal apa barakah masa telah dicabut? Kita terlalu disibukkan dengan perkara-perkara lara. Apa makna lara? Dosa pun tak, pahala pun tak, tengah-tengah. Lara, sia-sia. Nak sia-sia saja, tak ada apa. Melalai kita. Tuan-tuan duk tengok. Dia pasal di media sosial ni, tuan-tuan duk menggosok tu, dia jadi ralik tu. Ralik. Pas video tu, pas video ni, pas video tu, video ni. Tak cukup dengan video tu, video ni, tekan back kuning, add to cart. Tak faham, tak apalah. Kan? Duk ralik tu lah. Teralik shopping itu. Betul tak? Punyalah ralik dah lalai kita kadang. Semayang pun dah tak apa khusyuk dah. Tak khusyuk dah kita. Tengah duk semayang. Cicing, Shopee. Dia Shopee. Dia kata Shopee. Tahulah 9, 10, 11 apa. Tak khusyuk. Tak khusyuk dah. Dulu kita semayang tenang loh. Tenang kita semayang. Tenang, reput jiwa. Tengah semayang tenang. Lah ni bukanlah tak boleh tenang, banyak gangguan. Macam itu saya semayang masjid mana atau itu. Imam tu baca punyalah sedap. Seronok kita dengar. Dia imam kalau baca sedap kan kita rasa sayang nak rukuk. Kalau boleh jangan rukuk. Sedap ni, tengah syok ni. Maknanya kalau lagu tu chorus kan. Sekali tengah sedap bacaan tu imam tu, tiba-tiba di celah-celah tu bunyi, aku sudah tidak percaya padamu lagi, lebih baik kau segera angkat kaki. Aku bosan. Bosan. Apa ni?
Saya rasa Pak Haji hak duk kiri kanan tu bau tu terangkat tu. Dia tu dia terikut dia. Bosan dia terikut tu. Rupa handphone tak bagi sengap. Dia tak buat silent. Tuan-tuan bagi silent kan? Tak lagi jenuh. Ustaz cerita duk ceramah pasal alam kubur pun hilang, kubur-kubur pun. Main lagu-lagu dangdut tu hilang kubur tu. Aduh ya Allah. Dia lalai. Ni saya pesan ni untuk saya juga nak ya. Beringat. Itu dah nak abang lah, beringat. Nak kata tolak tu tak sembuh langsung pun tak boleh juga kan. Jangan sampai lalai. Tengok anak-anak muda kita lah ni. Kita orang tua-tua dulu bawa anak-anak pi ziarah pak menakan, mak menakan kan. Salam ni. Pak menakan hang ni. Ni pak menakan pupu. Pak menakan pupu. Dia pak menakan 2 pupu dengan ni. Pak menakan 2 pupu pula dah. Tak apalah, kita pun duduk fikir susur galur salah silah tu okey lagi. Kenal. Kok pak meninggal nanti jumpa di market. Kenal. Oh ni apa kau ni silaturahim. Budak lah mana nak ada lah. Pi rumah pak menakan, wifi. Minta password wifi kan, internet. Budak lah kan tak ada internet mati diri semua. Tak ada internet. Iya. Mana dia kena terjun sungai, terjun mendang, tak ada lah. Main tu kan, gosok tu siang malam. Habislah. Lalai. Mayang pas ke mana tak ada dah. Ni bukan kata kita menolak dah. Beringat-ingat. Kan, tu yang kedua. Yang ketiga kata Dr. Susan Greenfield, dia kata orang yang banyak sangat atau orang yang terlalu dia panggil ketagihan terhadap media sosial akan menjadi manusia yang tidak telus akan hatinya dalam apa yang dia buat. Pasal apa? Dia mudah nak jadi orang yang tidak telus, apa lagi? Kudus. Apa ya? Hati dia tu. Pasal apa? Pasal dia mudah terjebak dengan, saya tak tahulah istilah ni sesuai tak saya nak sebut kat tuan-tuan pibuh bila nak. Dia panggil orang lah ni apa-apa dia buat pun demi nak meraih social currency. Apa makna social currency? Demi meraih perhatian masyarakat. Apakah yang dipanggil social currency? Berupa like, subscribe, share, komen. Betul tak? Maknanya orang dulu tanpa media sosial ni dulu, hang nak kata apa hang katalah, aku memang lagu ni. Kan? Tapi orang lah ni sedikit sebanyak tempiah daripada media sosial, dengan dia pun hanyut. Pasal apa? Demi nak meraih komen-komen indah, terbaik, padu, mantap Pak Abu, naya Pak Karim. Kan? Naya Pak Karim, mantap Pak Abu. Kesian Pak Karim tu, Karim mana tu? Dia kata orang Janglun. Dan jadi nak abang kata bahaya. Dia jadi manusia, dia jadi tak berapa nak ikhlas dah buat apa-apa pun. Demi nak meraih tu terbaik. Macam tuan-tuan kan, ni duduk malam ni kan. Ia ambil gambar kan. Duduk dalam ceramah. Perak ambil gambar, tiba dalam Facebook ke Instagram, sedang mendengar ceramah Ustaz Ilyas, dalam kurungan Ustaz TB. Duduk dalam 5-6 minit sehari, dia akan duduk tengok komen. Betul tak? Dia tengok ada komen tak? Terbaik bos. Baru hantar aku main masjid. Ingat aku cokeng sangat. Aku main masjid hantar. Aku ni muka lah lagu ni, tapi aku main masjid hantar. Oh, awak tak ajak. Oh, okey. Macam bagus. Mula nak tekak lagi. Lagu tu lah. Hilang lah. Kita dah jadi sampai satu tahap ni saja sembang lah tuan-tuan. Sampai satu tahap orang pi haji, orang pi buat umrah, keikhlasan pun tercabar dan tercalar. Ambil gambar, makan makanan mewah, nasi unta. Kan? Kita tak kata tu dosa. Dosa tu cerita lain. Nak abak. Faham tak? Bila dunia nak sibuk nak abak kat semua orang. Semua orang nak abak. Macam tu. Akhirnya bercampurlah macam-macam perasaan. Ketulusan hati itu. Padahal Allah Ta'ala ajak dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah
illa liya'budullaha mukhlishin lahu-ddin ila akhiril ayah. Allah ajak kita, apa hang buat atas dunia, ibadat bagai semua, hang buat mesti dengan mukhlisin, ikhlas hanya kerana Allah. Dah tu ustaz, dia duk pergi tunjuk ke orang aktiviti masjid, lepas tu lagi siapa pihak media tu ambil gambar, riak lah tu. Dah, saya tak kata lagu tu. Tapi saya nak apa? Kita nak terjebak dengan penyakit-penyakit hati tu mudah sangat kalau tak jaga hati masing-masing. Pada mulanya kita memang ikhlas, tapi bila dihujani dengan pujian yang amat sangat, setan tetap berperanan walau apa zaman pun. No? Dulu bangkali hak duk perasaan duk kacau ni pak, mungkin kan amalan-amalan yang kita tak tunjuk, orang tengok. Kita bang, habis kita bang azan, member quick kat belakang. Oh, hang bang macam TV. Suara hang macam ni. Macam ni punya suara bagus. Ni aku demam pun sedap hang. Sengau slam hang ni kan. Nak macam new boy punya suara bagus punya tu ada. Dia pun bagus ke? Bagus. Nampak dia mai dah. Dulu lah ni lagi macam-macam tuan-tuan. Tengah tawaf di Kaabah pun buat live tawaf pertama langgar Afrika. Oh, kita kena banyak bersabar Pusin, dia pun lupa. Pusingnya berapa atau orang lain duk sibuk baca buku doa tu slide. No, dia apa ada pusingan lagi tak Rabbana Atina kan. Dia pusing. Pening hang duk sibuk sangat, duk habaq satu dunia, hang duk tawaf. Nampak tak? Saya tak kata orang media sosial ni tak ikhlas dah. Tapi kalau tak jaga jiwa dan hati tu, tu bahaya. Orang panggil apa? Demi sekeping like, demi secebis komen, indah-indah semua orang sanggup. Yang jadi wartawan tak bertauliah lagi ramai. Dia seronok kalau apa-apa kejadian, dia orang pertama. Dia orang pertama hak tahu tu, pihak dia seronok. Tu yang ada satu kes tu dulu, ada accident tuan-tuan, dahsyat ke. Berdarah apa semua. Orang macam ni nak tengok accident. Macam biasalah kita kalau accidentnya hak jam lah Dia kalau duk istighfar, astagfirullahalazim. Tu jalan jadi kuih jam, accident tentu sikit jam. Mamat ni jenis suka duk pibuh Facebook. Dia nak tahu apa jadi. Ini tak boleh, ini tanggungjawab aku kena rakam. Macam mana nak pi celah, tak boleh, dia belakang. Dia kata, dia fikir akal dia. Dia kata, tuan-tuan minta laluan pasal yang accident ni saudara saya. Dia adik-beradik saya, bagi laluan boleh. Mereka pun pakat geleng kepala. Sianya saudara. Saudara. Pagi pasal dia nak pergi dekat. Pi. Rupa accident tu beruk. Tu daripada dek beradik dek beradik tu lah lain kali tak kena cara. Demi untuk mendapat like lah, nak menjadi orang yang pertama menyampai berita macam-macam. Tu yang ketiga. Yang keempat, kata Dr. Susan Greenfield, dia kata orang-orang yang siang malam dengan media sosial berobrok ni semua ni kan, apakah dia punya akibat kesan kalau tak dikawal? Dia apa-apa pun khairul a'mali adwamuha wa in qalla kan. Apa-apa amalan ni bersederhana saja. Awsatuha, yang sederhana. Jangan over sangat tu lah. Yang keempat dia kata apa? Bahana dia apa? Mengakibatkan ramai manusia hilang rasa malu. Pasal apa hilang rasa malu? Pasal apa? Pasal apa? Kalau dia malu, dia rugi. Bila dia tak malu, dia akan mendapat perhatian yang banyak. Tak faham kan? Saya pun tak faham. Tuan-tuan tahu tak? Orang hak duk buat video-video pelik-pelik Saya ni dulu saya tak ada TikTok. Saya tak ada TikTok dulu.
Tapi bila dikutuk secara berjamaah oleh kawan-kawan ustaz agak, apa Syekh, tunggu aku pun buat agak. Saya pun buat juga. Pengaruh ustaz sebaya, saya pun buat juga. Tak apalah, kita buat pun atas dasar nak bagi dakwah lagi jugalah. Pun tu je lah. Buat juga TikTok. Bila saya buat TikTok tu, tak apalah, kita pun pacak lah kamera kita kan. Ceramah. Tapi mata tu duk relin juga lah, duk tengok terbaik ustaz. Kan dia kata terbaik, tadu ustaz. Bubuh lagi ustaz. Kan dia gitu. Tapi TikTok ni tuan-tuan tahu kan, TikTok, YouTube, Facebook pun ada, dia panggil Meta. Dapat duit. Hasil tontonan. Macam YouTube kan. YouTube bagi duit sebenarnya. Macam saya kan ada channel YouTube, saya dapat duit. Memang saya dapat. TikTok memang dapat duit. Gift tu kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan meluat dengan orang tu, tapi tuan-tuan duk pergi tengok kat video, sebenarnya kita menyumbang duit untuk dia. Tu je dah. Hampa meluat tapi pergi tengok. Meluat kan, dia duk gedik, tak padan dengan jantan. Gedik lagu raya. Contoh. Tapi hampa tengok kan, dia dapat duit. Dah lah kaya dia tu. Contoh lah. Banyak kamera ni. Jadi saya pun tak apalah, perempuan ceramah. Habis tu tengoklah, dia suruh check your balance. Maknanya check account. Saya check dapat $50. $50. Loh, saya kata ceramah lagu tu bukan best sangat pun, bukan macam Ustaz Kazim ke ustaz-ustaz lain, tak ada, kita biasa aja. Dapat $50 tau. Dalam hati saya lah, patutlah budak-budak lah ni gedik sangat. Buat video merapu, buat video plek-plek, buka aurat pun tak apa, memalukan maruah keluarga pun tak apa, dapat al-fulusu fi dunya wal mampusu fil akhirah. Tu bukan hadis lah tu. Tu ayat lepas gerah. Hang duk fulus sangat, hang tengok jadi apa? Orang kata orang dulu-dulu kalau tak ada duit jual botol Akhir zaman tak ada duit jual maruah, jual badan. Dan saya pun tak payah sebutlah dalam rumah Allah yang mulia ni ada aplikasi apps. Kalau teringin sangat nak melanggan perempuan, dan perempuan tu pun bersedia, anak-anak watan kita, anak tempatan kita. Tapi diam-diam lah, senyap-senyap lah, di hotel sekian, share location semua, abang siap-siap bayar dululah, banking duit semua, pergi. Dengan cerita nafsu masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Macam hari tu kan, pihak PDRM menumpaskan perkumpulan manusia yang buat benda-benda yang astaghfirullahalazim. Ya Allah, apa nak jadilah. Tak terfikir tau dah tuan-tuan. Pasal dulu ni orang nak buat maksiat susah. Dan saya pun bila saya tengok balik apa yang Nabi SAW sebut, iaitu berkaitan tentang Nabi ni adalah seorang yang sangat nak jaga umat, sampai tahap Nabi ni punyalah macam-macam punya pesanan. Apa kata Nabi? Masali kamasali rajulin istauqada nara falamma adaa'at ma haulaha ja'ala al-farashu wa hazihi ad-dawabul lati fin nar yaqa'na fiha. Nabi kata aku ni, Nabi bagi gambaran metafora. Nabi kata aku ni seperti seorang laki-laki yang kerja dia duk tahan kekatu. Baik faham kekatu lah Kekatu duk pergi terbang ke api. Aku ni duk tahan tu, so duk hang pi ke api matilah, mampu nak satgi. Jadi aku ni umpama orang hak duk tahan, jangan duk pi ke api tu satgi, jahanam hidup kan. Dah. Tahan ku atas, dia pi ku bawah. Tahan ku bawah, dia pi ku atas. Maknanya kemusnahan tu hang nak juga. Hang tahu dak haram? Hang tahu dak api neraka? Nak juga. Dan benda ni pun kita lah ni itulah menjadi, bukan menjadi dah, menjadi-jadi ya. Karena itu kan PDRM tumpahkan ahli dia ratus ribu orang, dipanggil puak-puak swinger, tahu kan? Swinger ni adalah perkumpulan manusia yang bertukar-tukar pasangan secara rela. Bukan rela lagi dah, secara suka.
hang nak try bini aku boleh, ambil kunci semua boleh, tapi aku bagi bini hang. Dan mereka boleh set tarikh dia. Dan admin, orang hak duk mengatok-atok kawan ni dengan bini dia ni dengan bini kawan ni, semua ni semua, yang mereka berjaya tangkap paling muda umur 19 tahun. Yang buat kerja ni orang Malaysia. Orang Malaysia. Betul salah orang luar kot. Tak, Malaysia. Dahsyat tuan. Tak pernah sangka. Ada satu orang rajin duk ni lah, saya dulu duk minta tolong dia kan. Satu hari dia cerita kat saya, dia kata, "Ustaz, saya ni tak tahulah nak tinggal, tak tahu dunia duk mengurut-ngurut ni kan." Saya kata, "Siapa?" "Tak boleh lah Ustaz, saya takut lah." Saya ketak tangan. Siapa? Dia kata satu malam ada orang WhatsApp dia minta main urut. Laki-laki lah, dan dia pun laki. Jadi dia kata boleh lah. Cuma dia kata ada permintaan sikit boleh. Apa dia? Dia dah serang lah. Lepas urut tu nak minta tolong layan bini dia boleh, sambil dia nak tengok. Dia bayar lah berapa pun. Tuan-tuan, ni gila namanya. Ni gila ni. Bila kita dengar situasi macam ni, saya selaku pendakwah ni duk fikir, apalah kelemahan aku, apalah kekurangan dalam siri-siri dakwah yang aku sampaikan. Adakah pihak masjid, pimpinan masyarakat, apa yang kita akan duk gaduhkan selama ini sampai kita lupa masyarakat kita makin jauh dari Allah Ta'ala, tahu tak? Dan kawan yang cerita kat saya ni pula, dia kata, kalau Ustaz tengok muka suami tu, muka budak surau, tahu tak? Muka orang baik. Tak pernah. Tak Ustaz, oh memang orang jahat ni ada spek-spek muka dia macam mana? Tak lah, biasa kita pun, oh padahal muka lagu tu. Tak, ni muka orang baik. Tak pernah sangka nafsu songsang, nafsu macam tu lah. Allahu Akbar. Takut gara-gara hanya kerana ni je. Dulu orang nak buat benda-benda pelik-pelik tapi terbatas, kan? Orang dulu ada maksiatnya, ada nak mengendap orang mandi, payah payah, kena cari tangga dulu, payah Tak, ni bukan pengalaman, orang cerita. Orang cerita. Malu dengan cerita dalam masjid kan. Payah. Boleh panjat sekali hak masuk pelayak tu pak dia. Aduh, King Kong pula masuk. King Kong, aku ingatkan duyung. Dulu saya masih ingat lagi apa yang lubuk tupah, ingat dulu kan. Dululah menjadi sarang budak-budak motor, bawa gepren semua. Depa tu satu hal dah, sepasai dah. Ni hak puak-puak main sekodeng ni. Duk tengok depa buat projek apa, duk tengok kok celah-celah ni kan. Tengah-tengah kan esok khabar. Dia tengah duk sekodeng lah, kena patuk ulak. Penguasa agama tak sampai lagi, ulak mai dah. Ingat dulu, Allah. Tobat sampai hari ni, dia kata jadi orang masjid dah pasal. Dah nak abang kata, dulu ni maksiat payah. Nak tengok aurat orang ke, bukan nak tengok dulu lah. Payah. Pak Ma'un sampai kena buat buku sejarah. Kan? Baca apa bang? Buku sejarah. Tersebutlah kisah penggambar perempuan seksi. Malam muda-mudi. Asal pakai tongkat, bini tanya pi mana? Dengar syarahan. Bawa tongkat, lempak tongkat semua. Dulu punya maksiat lah dah. Teknologi makin canggih. Duduk dalam bilik seorang-seorang, pintu kunci, wifi laju, segalanya terbentang luas. Atas iman saja. Iman saja. Dan tuan-tuan kena ingat, bukan kita saja. Kita ni saya ingat Cak Ayam lah. Dengan saya pun Cak Ayam lah. Tuan-tuan, Mufti Masjidil Haram, dia pernah mengeluarkan satu statement. Dia kata apa? Aku ni kalau ditinggalkan timbunan harta dalam bilik aku ni, dalam pejabat akulah maksudnya kan, kalau ditinggalkan dalam ofis aku ni timbunan harta Baitul Mal, aku boleh jamin sekupang pun takkan hilang. Aku boleh jaga duit Baitul Mal. Aku boleh jaga, aku boleh jamin tak hilangnya. Tapi kata Atha' bin Abi Rabah, Mufti Masjidil Haram lah, dia kata, kalau akulah ditinggalkan dalam ofis aku ini bersama dengan seorang perempuan,
Aku sendiri tak jamin apa kesudahannya. Dia tak kata dia akan buat benda pelik-pelik, tapi dia kata apa? Aku sendiri pun tak jamin apa kesudahannya. Hak kata ni mufti Masjidil Haram, tahu tak? Bukan jemaah Masjidil Haram, mufti. Maknanya apa? Soal nafsu ni jangan bagi peluang. Jangan bagi peluang. Saya tahu macam kita kan duk tengok YouTube, saya tahu tuan-tuan ni, tambah yang laki-laki ni kuat dengar ceramah, saya tahu. Perempuan banyak shopping kan, ke macam mana? Weh, dah cari pasal lagi, ada tak balik lagi. Dah. Macam tuan-tuan kan duk tengok YouTube ke ustaz mana-mana ke apa kan, duk ceramah ke apa, Datuk Mufti bagi ceramah ke apa kat YouTube kan. Tuan-tuan tahu kan, kita YouTube ni, dia kan lama-lama kita tengok tu kan, dia akan make iklan kan. Kalau setakat iklan, marilah menyumbang dana pembangunan masjid, tu okey. Ni pelarian Syria memerlukan sumbangan anda di musim sejuk, okey. Tapi kalau mai iklan ingin rampingkan badan anda macam saya, baju sekerat nampak pusat, macam mana Pak Haji? Boleh? Kita pun astaghfirullahalazim. Mana cerita kubur tadi? Astaghfirullahalazim. Nak tekan skip tapi jari jenis tebal, koi tekan tu, iklan tu jadi koi panjang. Nah, maknanya Pak Haji dengan Pak Ma'un lebih kurang ni. Nah, Pak Ma'un pakai buku saja, Haji pakai YouTube mah, betul tak? Dugaan tu, dugaan media sosial, betul. Mau tak mau kan? Kalau masjid dengar ceramah lagu ni, tak ada lah iklan tu semua. Ni ada iklan, dia ada, betul kan? Tu tak cerita iklan urut apa cerita tu lagi, tak ada. Baik tu saya nak sebut tuan-tuan malam ini, ada satu kajian di University McGill. Dia buat kajian, satu kajian yang sangat menarik lah, menginsafkan kita. Smartphone addiction scale, dia kata. Skala kajian terhadap ketagihan orang terhadap handphone ni handphone yang ada ni, dia buat kajian terhadap 24 buah negara. Dan dia dapati, daripada 24 buah negara, ada 3 negara duduk teratas sebagai negara yang rakyat dia ketagih sungguh dengan handphone. Macam mana? Nak sebut tak? No? Nombor 1. Nombor 1 China. Ujung China. Nombor 1 China. Nombor 2 Arab Saudi. Ingat Pak Arab ni sangat ke? Mereka pun buat telefon. Macam dulu tuan-tuan kan, pergi Mekah buat umrah ke apa kan, sampai dekat immigration, dulu kan baca surat khabar. Dulu baca surat khabar, dulu serok muka surat kan. Kita lama duk tunggu, macam orang bodoh duk tunggu depan dia. Duk tunggu bila dia nak cop kan. Dia nak cop dah. Ada dia semalu kan. Apa masalah? Pak Haji hancur je lah. Kami berbengong dari depan ni Pak Haji lama dia. Kan dia dah kan kita pergi tempat dia. Nah. Ustaz baca surat khabar. Lah ni dah. Lah ni dia pakai ni dah. Surat khabar semua duduk dalam ni. Nah. Dia tonyoh tu kita benar. Malaysia. Lah duk main lagi. Cop lah lagi. Kan? Ada lagu tu. Nombor 2 Arab Saudi, nah. Nombor 3 Malaysia. Malaysia tuan. Rakyat dia ketagih sungguh dengan handphone. Kecuali orang yang main malam ni ya. Tu kemas tu. Nah. Tak tahu kalau ada termasuk juga kan. Malaysia ketagih sungguh dengan handphone ni. Mak duduk depan mata pun tak sembang. Kadang tu bawa tu nak sambut celebrate birthday yang ke-81. Pergi kedai makan tom yum kan. Bawa tu duduk cokong tu. Nah, keliling cucu anak semua. Tahu order makanan tu nak sampai buat apa? Buat apa? Buat tengok meja-meja semua kan. Hak pok hanya duduk semua tengok YouTube. Hak mak pula duduk tengok orang jual barang. Hak cucu duduk tengok UPP. Betul tak? UPP. Tok tu lah dia tengok. Kata nak sembang. Lah kali tu bawa keluar laptop sebiji. Padahal sampah. Apa ingat aku tak ada? Bawa keluar habis tu. Dia bubur di depan. Ingat. Jadi sebab itu pada kesempatan malam ini saya nak kongsikan beberapa pegangan-pegangan kita
untuk kita nak berhadapan dengan cabaran-cabaran media sosial yang saya sebutkan tadi, dia punya bahana masalah semua, kalau tak dibendung akan bawa masalah lebih teruk. Lalu apa dia punya solusinya? Ini saya nak cerita. Yang pertama, bisa ingat sebelum saya nak sebut apa dia punya jalan penyelesaian dia, kita istighfar kot noh, beramai-ramai boleh noh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi oleh kerana itu, apakah solusinya yang kita nak jadikan sebagai pedoman, yang kita nak jadikan sebagai pegangan kita bersama, agar media sosial ini tidak menjadikan kita jauh dan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pesanannya? Yang pertama Pertama sekali, marilah kita mendidik diri kita untuk menjadi manusia yang beradab. Beradab sama ada di dunia nyata ataupun di dalam media sosial. WhatsApp pun termasuk. WhatsApp, Telegram, media sosial lah tu. Media masyarakat yang kita duk bersembang dengan orang. Ke WhatsApp, tanya diri sendiri. Tak kan? Faham? Baik, sendiri jawab. Itu tak sihat. Dia bersembang dengan orang saja, media sosial lah tu. Kan? Pertama apa dia? Ajak diri kita jadi manusia beradab. Orang ada akhlak. Sebab itu kalau tengok para salafus soleh terdahulu, mereka memang jenis beradab sungguh. Sangat beradab. Orang yang sangat berakhlak. Malah kalau tengok para ulama dulu pun, siap karang kitab, memang ada bab berkaitan tentang adab. Memang ada. Imam Bukhari menghimpunkan 250 hadis tentang adab. Siap ada kitab lagi nama Adabul Mufrad. Imam Abu Daud, murid Imam Bukhari, menghimpunkan 500 hadis tentang adab. Imam Ibn Hibban juga menghimpunkan 670 hadis juga tentang adab. Saya tengoklah ni, budak makin cerdik, anak remaja kita makin pandai, adab makin tak ada. Hang nak tanya soalan kat ustaz, lagu tu ke cara? Semelekum Pekber dah kan lom. Kan? Hang ni alien ke orang ni? Awak cakap lagu tu ni pelik kan? Semelekum lah tu. Assalamualaikum. Kan? Pekber. Faham kan? Dah kan lu, dah makan kau belum? Tahu dah budak-budak. Dulu ada saya, tak sebut lah, tapi saya ceramah di satu college tu, ingat lagi. Hang ni WhatsApp kan ustaz ni, yang tahu tak? Adab tu, adab. Orang tu kalau buat surat rasmi tu, punyalah kehadapan, semoga surat ini sampai dengan penuh rahmat daripada Allah Ta'ala. Oh macam tu. Kita tak ada dah. Ustaz, Malaysia free tak?
Ingat aku penyanyi apa? Kalau esok free Ustaz boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh? Tak apa? Boleh? Boleh tak? Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Ni apa? Ada. Ni semua media sosial lah. Pada dia ringkas Ustaz, senang. Tak boleh. Kita ni, itulah saya jadi membebel pula sini kan. Jadi nak abang kata ada apa nak ada ceramah di kolej tu macam tu. Budak tu WhatsApp dulu zaman tak ada PA kan. Saya sendiri pergi seorang, budak tu bawa WhatsApp kita lah. Dia kata, Ustaz, ke mana tu? Nanti sempi WhatsApp kita orang. Nanti kita itu yang sedap tu. Nombor 6 TI kita orang datang. Apa ni nombor 6 TI? Saya berhenti tepi Ustaz tahu. Fikir, Ustaz, nombor 6 TI kita orang datang. Nombor 6 TI. 6 T. Saya ingat nombor plate motor budak tu. Dia nak usher jalan kan. Puas fikir nombor 6 TI. 6 T kita orang datang. Betara tu. 6T. 6T. Orang mana buang? Planet mana? Pelemung. Lah pelik lah jadi awak. Hawas saya ngamak hal lagu tu awak. Pelik lah. Adab tak ada. Adab kan. Terima kasih Ustaz datang kolej kami. Rasa gembiranya. Kadang hak WhatsApp tu budak cerdik. Bahasa Melayu pun bagus. Mai kat WhatsApp hang jadi lagu tu no. Jadi makhluk lain tu. Pelik lah. Adab tu kena ada. Tuan-tuan, baik tu kadang kita tengok generasi sekarang. Bukannya bersoal mengaji tak pandai. Pandai. For flat. Anugerah dukun. Dekan. Tiap-tiap semester anugerah dekan. Cemerlang 3.8 semua A. Bersusun A. Tapi akhlak tak ada. Imam Abu Hanifah tak pernah pun sekali dia tidur melunjuk kaki ke arah gurunya Hamad. Walaupun rumah dia dengan rumah tok guru dia yang nama Hamad tu terpisah dengan 7 lorong. Kaki takkan melunjuk ke arah rumah tok guru dia. Ada. Sebab itu ulama' dulu karang kitab sampai kiamat orang baca. Dia tulis tu dari pengalaman hidup dan ilmu dan adab yang dia bawa. Bukan sedap di mulut saja. Tak. Syekh Burhanuddin, ini penulis kitab Al-Hidayah Mazhab Hanafi. Dia pernah cerita dulu ada satu orang ulama' dari Bukhara. Ulama' dari Bukhara. Masa tu dia tengah duduk mengajar. Dia duduk mengajar. Tiba anak murid dia ramai. Anak murid dia penuh. Hujung ke hujung dinding, rapat dinding semua ramai. Tengah dia duduk mengajar. Tiba-tiba dia boleh mangkit Ustaz. Dia mangkit, dia berdiri Ustaz. Tentu dia duduk balik dan dia sambung mengajar. Anak murid dia pun rasa pelik, heran lah. Tuan Syekh, awak duduk bangun tadi sebab ada apa? Taklah kalau kami tahu kami pun nak mangkit juga kan. Kata Syekh, tadi anak guruku, anak kepada tok guru aku lalu, anak kecil dia duduk lalu tadi. Aku bangkit sebagai penghormatan kepada ayah dia. Anak tok guru lalu, bukan tok guru, anak bangkit hormat. Bukan hormat tu memuja dah, hormat akan ilmunya. Bukan ilmunya, ilmu bapaknya. Santun tuan-tuan, orang dengan ilmu ni. No. Siapa lagi tuan-tuan? Imam Ahmad bin Hanbal 30 tahun takkan tidur melainkan dia mendoakan untuk guru dia Imam Syafi'i. Takkan tidur selama 30 tahun sebelum mata tu lena, ya Allah, kurniakan barakah untuk Imam Syafi'i guruku, kurniakan keberkatan, rahmat dan kasih sayangmu ke atas guru kami. Tuan-tuan ada doakan guru-guru, guru takmir ke, guru hak duk mengajar malam-malam ke apa, doa guru tuan-tuan, doakan. Kan? Tapi ada agak kadang saya tengok ada yang duda lelaki itulah.
Dia doa untuk guru anak dia, moga dijodohkan dengan dia. Wadah agak tu doa lain lah tu. Dia duk pi, patut rajin pergi sekolah kan. Hari tak mesyuarat BIPG pun pi, rupa cikgu lawa. Dia duda cerita lain lah no. Boleh maklum? Saya cengeng nampak. Dan lagi apa lagi? Banyak lah kalau nak cerita ulama punya adab jenuh kita. Banyak nak abang kata orang yang ada adab media sosial ke, dunia betul depan lagu ni ke, sama perangai dia beradab punya orang. Tu yang pertama. Yang keduanya, kita dengan media sosial ni kena ada satu sikap. Apa nama sikap itu? Iaitu tolonglah jadi manusia yang menjadi wasilah orang lain dapat ilmu. Tu patut. Apa maksudnya? Kita bukan ustaz. Baru nak start pun dah. No, kita tuan haji saja no. Kata saya apa haji ya ustaz? Haji ya aman. Tak kira lah haji tak haji ke apa, ustaz tak ustaz pun jadi wasilah pun tak apa dah. Apa makna jadi wasilah? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Kata Nabi, siapa-siapa yang tunjuk satu jalan, tunjuk satu benda baik, dan kemudian kebaikan hak dia tunjuk tu, orang lain pakai tiru. Pasal viral kot no. Hak dia buat tu viral. Ramai orang pakai nak tiru hak dia buat tu. Maka dia akan mendapat pahala seramai mana orang hak duk beramal dengan hak dia tunjuk. Dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang lain sikit pun. Tentu ada Facebook kan. Cukup sebelum tidur malam ni tuan-tuan pibuh dalam Facebook kan. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Jom kita selawat kat Nabi sekali. No? Alang-alang orang pencin tak buat apa. Jom kita selawat kat Nabi 100 kali. Jom selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu siapa hak tengok posting tuan-tuan, berselawat asbab tengok tuan-tuan punya post tu dia pahala tak tahu. Buatlah benda-benda baik kan. Kita tak mampu jadi ustaz tak apa. Syarat masuk syurga bukan ustaz. Memperbanyak dan memperelokkan ahsan wa amala kan. Ada Allah Ta'ala sebut nak amal banyak mesti aksaru amala dah. Ahsan wa amala surah Al-Mulk kan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Terbaik punya amalan. Dalam banyak-banyak amalan bagus dah. Tapi yang banyak-banyak yang terbaik sekali itu lah. Jalan pintas dia lagu tu lah. Buat satu video tuan-tuan sebelum tidur malam ni. Marilah kita bermaafan dengan pasangan kita. Lepas tu ramailah pakai duk peluk bini minta maaf ke apa malam tu. Duk bulan depan ramai disahkan mengandung. Kira tuan-tuan punya sebab lah tu. Hujan tak hujan jalan lah. Contoh dapat pahala banyak. Pahala banyak tuan-tuan. Tapi itulah manusia kan. Buh benda elok-elok bukan dia nak tengok. No? Buat benda elok-elok, doakan kebaikan. Ustaz Aslin diuji dengan sakit ni kan. Kita buh dalam Facebook, viral semua. Sebarkan ke orang. Jom kita doakan guru kita ni, pendakwah kita ni. Allah, pahala banyak lah tuan-tuan. Tapi itulah masyarakat kita. Lagi-lagi generasi muda. Generasi muda ni tuan-tuan, kadang dia dengan gadget, dengan media sosial ni tak boleh nak buat apa dah. No? Dia jadi kadang-kadang separuh kegilaan. Separuh kegilaan. Dia buat apa-apa pun demi nak dapat kemasyhuran. Famous, popular, nak nama dia viral. Sebab itu setengah orang menyebutkan orang muda ini adalah zaman kebodohan kalau ikutkan. Young and stupid dia panggil. Muda dan bodoh. Tak, kita tak kata mereka. Kita dulu pernah muda tak? Dan ada tak kebodohan yang kita pernah buat dulu? Yang lah ni bila kita duk ni balik lah, duk imbau balik, awak lah aku buat lagu tu. Betul tak? Muda itu bodoh. Sinonim dia. Maka jangan rancakkan lagi bodoh itu dengan salah guna terhadap media sosial tu saja. Dia maki habis mufti, penceramah, pendakwah. Tuan-tuan tahu tak, ni saya share lah.
Dia lah ni, dia panggil zaman distraction tau. Distraction ni apa dia? Orang generasi muda ni, saya nak abang lah pada generasi yang pernah muda ni. Nah, pernah muda. Mereka boleh menjadikan media sosial handphone ni sebagai senjata. Dia tak puas hati dengan satu-satu arahan, satu-satu dasar. Inilah senjata dia. Mulut cakap tak jalan, kuasa dia hak ni. Ada sahabat saya hari tu khutbah. Dia khatib berkhutbah. Tengah dia khutbah, dia nampak ada budak-budak duduk belakang sana, duduk main game. Handphone main game. Tak pasal main game lah kot, no? Pasal muka tu nampak takkan baca Quran. Sakan sangat baca Quran, pasal sengit handphone tu. Main handphone dah, no? Sengit tangan badan semua, main game lah. Sahabat saya ni, dia tegur. Sebab yang boleh cakap pun dia seorang je masa tu, kan? Dia kata kepada yang berada di belakang, wahai anak muda sekalian, dengarlah nasihat ini hanya seketika cuma, dan nasihat ini pun berguna untuk kalian juga. Dia bagilah perhatian Sat. Khutbah kan lama. Kita duk ingat cerita tu habis situ, no? Duduk belakang tu tak puas hati. Dia tak puas hati dengan ustaz tu. Dia ambil gambar ustaz tu ke, dia buat video ke lah mana tau. Dia pibuh dalam Facebook dia. Dia kata ada ustaz luar, kan, dah lah jemputan. Dia orang luar, kan, macam bagus, duk marah, duk sound kami. Kami main masjid ni kira bagus tau tak? Kira bagus lah kami main. Tara duk main game pun kami main masjid, duk belakang lah. Tak usah lah tegur lagu tu, memalukan kami. Ini ke pendakwah? Tuan-tuan tahu tak? Dalam pada dia duk kata lagu tu kat Facebook, dekat ruangan komen penuh dengan sokongan terhadap budak tu. Ada yang saya baca, dia kata apa? Betul, sama macam Tok Imam tempat kami, sama perangai buat lagu tu, macam dia seorang lah terpaling syurga. Dan ayat dia tu pula disokong oleh 100 lagi orang. Dapat like yang lamang love kan, 100 orang. Betul, sama. Mereka lah ni, kita ni ingat bagus sangat lah. Kata nak generasi main masjid, dah main masjid dia hentam kita pula. Macam bagus mereka ni semua. Alah, imam tu pun sekali-sekala je nampak, bukan selalu main pun. Panjang tu. Yo. Dia pasal mulut dia tak sampai. Tak nak siapa nak dengar. Tapi kalau pakai media sosial, tuan-tuan ingat tak masa PKP hari tu? Kan? Macam kami di Selangor hari tu riuh sikit lah. Tempat lain pun riuh, tapi sebab tak viral. Kan? Kita habaq dah masa PKP, penjarakan apa semua kan. Tak, kita tu imam ke masjid, kita pun tak mau lagu tu main jak-jak apa lagu ni kan. Tapi kita ikut arahan nak buat lagu mana. Dan kita pun habaq dah mai awal. Jumaat mai awal. Ada setengah tu kan, lepas azan pertama kita tutup pagar apa kan. Tapi jenis Covid ke tak Covid, mai 1.5. 1.5. Habaq dah. Dalam grup lah duk war-war pun tetap mai lambat. Dia sampai depan pagar, AJK pun buat kerja lah, dia pun habaq. Maaf kita terpaksa tutup. Tak apa. Tak boleh masuk lah ni. Tak boleh masuk lah. Tak apalah, tak boleh masuk, tak apalah. Memang tak boleh masuk ni nah. Okey, tak apa, kita rakam sikit. Okey geng semua tengok tengok ni Pak Haji ni, aku nak semayang. Dia tak bagi aku masuk semayang. Nah, apa tengok Pak Haji ni tengok. Dia jawab dekat akhirat nanti. Dah, saya dah viral. Jawab depan Allah nanti. Saya nak semayang Jumaat tapi tak bagi orang masuk. Dan tuan-tuan kena tahu tau, liputan budak tu mendapat perhatian ramai orang secara sokong terhadap dia. Pening tu. Tuan-tuan ingat media sosial ni tak ada apa. Berapa banyak. Dan berapa banyak lah ni orang, ya Allah, hanya kerana ni je pun terpaksa kadang kena ubah dasar dah. Pasal ramai orang ni kan, bunyi macam dah. Hak baik-baik lah. Mungkin benda tu orang tak bagi perhatian. Okey, kita viral, riuh jadi. Bagus okey lah. Tapi hak sebaliknya, duk hentam orang, marah orang masjid, kutuk apa ni, penceramah ke apa semua, panjang cerita. Kan? Saya tuan-tuan pun makin berkerut dari nampak. Kan?
Dah, buah tajuk ni memang lagu tu saya bagi. Nah, macam itulah ceritanya. Nak cerita hakikat sebenar dalam ni. Maka sebab itu ingat, kalau ada anak muda dalam majlis ni, jangan jadi generasi yang bodoh. Sebab kebodohan generasi lah ni adalah sebab mereka tak faham makna bodoh, dan kebodohan itu diperbodohkan lagi dengan sikap bodoh sombong. Tu je. Kita ada orang-orang yang berpengalaman, orang-orang lama. Ingat, anak muda sekalian, orang lama yang ada dalam rumah Allah ini, mereka biasa muda. Mereka biasa muda. Tapi hampa anak muda belum pernah tua lagi. Hampa baru muda, belum tentu sempat tua. Hormat sikit orang lama ni. Cakap nak cari gaduh dengan orang, tak puas hati sana, buh sini, viral sana, menghina sana sini. Apa perangai? Hang cerdik hanya pada otak, tapi akhlak buruk sama sekali. Teruk tuan-tuan, teruk. Sebab itu kita kena tegur benda-benda lagu ni. Kan? Maka sebab itulah kita diajak apa tadi yang saya sebutkan. Ni kena jadi manusia dan generasi yang menjaga akhlak, adab dan semua ni lah. Lagi apa lagi? Dan yang keempatnya adalah, marilah kita menjadi generasi yang sentiasa menjaga maruah keluarga, dan jangan sama sekali memperbahaskan apa jua isu yang tak ada kena mengena dengan kita, ataupun isu tu kalau dibincang pun bukan kita ahlinya. Faham tak? No? Tuan-tuan tahu tak? Ni saja share lah. Orang dulu-dulu kan, mereka kalau tak puas hati dengan satu orang, mereka sanggup bincang benda dalam seluar orang tu. Orang Dulu tahu mana? Sagi saya bang. Maknanya kan, macam ni. Kita kan tak puas hati dengan satu orang. Maknanya kita tak puas hati setara mana. Tapi nak cerita lain-lain pun, dia agak perfect lah bagi kita. Dia semua ada. Lah, tak ada modal. Cerita dalam seluar. Dan tuan-tuan kena ingat, bab-bab cerita dalam seluar ni adalah perangai Bani Israel dulu. Bani Israel dulu, tuan-tuan tahu tak? Macam mana saya nak bagi contoh pada tuan-tuan? Tak apa, sagi hujung saya bak lah. Nak bagi habak dengan ni punya cerita. Dulu tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah cerita bahawa antara tabiat perangai Bani Israel zaman dulu apa dia? Kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan. Tabiat orang Bani Israel zaman dulu mandi telanjang. Nanti Zat, bukan setakat mandi telanjang koboi seorang-seorang dalam toilet tu cerita lain. Kan? Tapi punyalah depa mandi secara telanjang tu yang zuru ba'duhum ila ba'din. Saling tengok-menengok satu sama lain secara terbuka. Tengok sikit. Tengok seorang sikit. Tak tahulah rupa ke, warna ke, saiz ke apa. Mereka mandi secara terbuka. Dalam ni pun ada pantai-pantai yang lagu tu, tuan-tuan tahu kot. Dia ada pantai yang dilarang berpakaian. Tak boleh. Kena tanggai semua. Ada. Janganlah tanya saya. Nah, so share location pula tu teruk nak jadi apa. Dengan kepiah atas kepala. Dia kata tak apa Ustaz, kepiah boleh lipat. Teruk. Dia nak pi ke geram tu. Dia ada. Aduh. Bani Israel macam tu dulu. Mereka jenis mandi telanjang. Beramai-ramai tengok. Marilah bergoyang, tuan. Beramai-ramai. Tak tahu lagu apa lah. Tapi yang sedapnya masa tu, mereka dalam mandi telanjang. Nabi Musa tak join. Nabi Musa tak join lah. Benda-benda mengarut lagu tu. Nabi Musa tak join. Tapi bila Nabi Musa tak join, lama kelamaan, mereka sesama mereka bercakap. Apa sama mereka kata apa? Wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Mereka kata demi Allah, Musa ni tak mandi dengan kita, tak mandi join dengan kita beramai-ramai ni semua pasal apa? Dia punya kemaluan dia tu cacat. Apa perasaan tuan-tuan? Orang tak puas hati dengan kita, dan mereka sembang dalam grup WhatsApp pasal kita punya. Hang perasan tak dia tak ada anak? Aku ingat tu kot, dia punya tu masalah. Apa yang tak tu bincang?
Orang-orang yang tak patut bincang benda-benda lagu tu. Tapi sampai satu hari Allah Ta'ala nak tunjuk sangatlah hampa ni tak ada kerja duk sembang benda-benda lagu tu. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan satu hari Nabi Musa tengah mandi sambil dengan pakaian basahan, kain basah, tengah mandi, tutup aurat lah. Tiba-tiba batu di tempat Nabi Musa duk sangkut baju tu, dia pun pelari habis baju dengan seluar kain Nabi Musa. Nabi Musa pun ligan baju tu, ligan batu tu, sambil sebut Saubi Hajar, Saubi Hajar. Aku punya baju batu. Batu, baju aku Lari sambil duk pegang tolak, kain tolak tu, kain basah tu, ligan batu tu. Batu tu ngak lari. Tengah lari tu, lalu dekat kawasan puak-puak Bani Israel hak tengah duk bersenang lenang berlagu tu lah kan. Saya dah buat gaya tu, tuan-tuan dah bayang pula lagi kan. Kena pula Nabi Musa lari tang tu. Allah Ta'ala takdirkan dalam duk berlari tu kok angin tiup ke apa, lari darah. Dalam duk lari darah tu terselak sikit kain basahan tu, kain basah tu terselak sikit, kain Nabi Musa tu terselak sikit hingga menampakkan bahagian dalam lah. Jadi puak-puak Bani Israel hak duk mandi tu ada di kalangan mereka sekodeng, atau kalau tak sekodeng pun ternampak. Sampai mereka kata hatta nazartu Bani Israel Musa faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Mereka kata demi Allah, Nabi Musa atau Musa punya kemaluan elok, tak cacat pun. Atau setengah riwayat lain kata, mereka kata Musa punya tu lagi handsome dari kita. Tak ni saya abang tuan-tuan bangsa yang duk sembang benda-benda dalam seluar ni, bangsa tu tak ada maruah tau tak? Tak ada maruah tau. Jadi jangan duk ingat benda tu benda lawak lah. Duk sembang kopi ke, sembang apa, duk sembang benda tu tak bagus. Benda tu tak ada maruah punya orang. Nampak hang ni tak mengaji punya orang, tak elok. Kalau pernah terbuat ke apa, taubatlah, berhentilah perangai-perangai lagu tu. Pasal apa tau? Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata inna min asyarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah. Nabi kata manusia paling buruk sekali, hina di sisi Tuhan. Siapa dia? Ar-rajulu yufdi ila imra'atin wa taqdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Nabi kata manusia paling hina sekali, teruk di sisi Tuhan. Siapa dia? Iaitu satu orang laki-laki, dia bersama dengan pasangan dia. Hubungan suami isteri, tak apalah, suami isteri hubungan halal. Tapi setelah itu dia pergi cerita ke orang betapa indahnya saat-saat tu, cerita dalam kelambu malam tamak, malam Jumaat ke malam apa pun, pergi cerita ke orang, bini aku macam ni, tak menyesal aku baloi hantaran 20,000 macam ni. Pergi cerita ke orang. Nabi kata laki lagu tu hina di sisi Allah, seburuk-buruk manusia. Hak Fir'aun, Qarun, Namrud tu telah dah, dia pun nak jadi lagu tu, Ustaz. Jangan pasal ada orang dia kata kita sembang bab ni tak apa kau orang jantan sama jantan. Tak, cerita benda lain lah, lawak benda lain lah. Tak usah lagu ni, nampak sangat hang tak ada maruah. Tambahan pula duk sembang pula dalam grup-grup pula ni Jangan, benda yang sangat tak elok. Sebab itu kita ni Islam ajak kena ada sifat malu. Malunya kita ni dalam Islam ni sampai tahap Nabi ajak jangan sesekali kalau duduk dalam bilik seorang pun jangan iyyakum wat ta'arri. Jangan hang bertelanjang bulat walaupun duduk seorang. Duduk bilik hotel dia seorang bulat. Jangan. Pasal kita atas dunia ni bukan kita seorang lah. Dah belum? Kan? Kita bukan seorang. Yang pakai kepiah elok atas kepala kan. Hak lain buka habis dah tinggal kepiah. Dalam bilik tu ada jin. Jin tu punya renggah gelap kat seminggu. Dia kata aku tengok Pak Haji tu bawah tak ada apa, atas kepiah. Sebenarnya tajuk saya apa ni malam ni Lari tajuk dah pasal ni. Jauh dah ni.
Tapi maklum nak pesan Nabi ajak. Ni pesan. Nak tulis tulis Masuk beli ayat, jangan pernah sesekali ataupun tak berpakaian senang faham lagu tu. Kalau pun nak tanggalkan pakaian, seeloknya sebelum nak pakai kain-kain basah ke apa, bacalah satu kalimah. Pasal siapa baca kalimah ni, maka makhluk-makhluk jin-jin apa semua, pasal jin ni dia suka skodeng. Macam maklum kan, ada jin jantan, ada nak skodeng maklum ni nak tengok. Kata maklum umur 60 orang, tak ada apa dah ustaz. 60 pun perempuan, dia tengok, dia minat. Kadang lagi tua lagi mengganas dia kata. Lagi tua lagi power dia kata. Tu jin dak, saya kata ni jin bukan tuan-tuan. Tuan-tuan macam seronok dak jin saya kata. Jadi maklum tanggalkan pakaian dengan membaca kalimah. Nak tulis Nabi kata satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam iza dakhala ahaduhum al-khala an yaqul. Apa dia? Bismillah. Bismillah aja. Bismillah ajalah. Tu lah. Tulislah. Bismillah. Tu je. Lah tu je ustaz. Lah tu je lah. Bismillah. Tak tulis pun kan lupa Bismillah. Maya tengah buka baju telekuk apa serokuk ke apa. Bismillah. Dan buat lagu tu ke Nabi kata dia seolah-olah membutakan mata jin. Atau menjadi penghalang jin tu jadi tak nampak lah. Maklum macam Bismillah. Aduh buta Kasim selamat. Jadi jin tu baru nak tengok badan-badan kita semua kan, dia nak tengok tak jalan, tak jadi. Dia kata mak jin ni gebu ni nak tengok, tak nampak dah. Dia pergi baca Bismillah pula dah. Ustaz mana ajar tau. Tapi kalau tuan-tuan terpulanglah nak baca ke tak. Pasal saya ingat jin tu pun menyesal tengok kan. Bulu ketiak macam penyapu kan. Dia buka Bismillah. Tak apa lagi. Tak selera tengok pun kan. Nak menugas dia kata. Cukup takat ni jelah ceramah kita Pukul 9 dah jadi ya. Hampa syok tu kelak aku kering kong kan. Ada rezeki kita jumpa lagi pada lain-lain kesempatan. Semoga perkongsian saya pada malam ini yang penuh dengan kekurangan ini akanlah ada manfaatnya untuk kita kongsikan bersama. Jangan takat kita pergi sembang dengan anak-anak dan keluarga kita supaya ilmu ni berkembang dan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal-amal kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami, rezekikanlah kami agar dapat berjiran dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Alhamdulillah. Terima kasih pada pihak Masjid Al-Fatih dan seluruh jemaah sekalian. Ada rezeki jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.